Yes, selamat datang tuan-tuan dan puan. Selamat datang ke saluran Wako. Ya, tuan-tuan dan puan, ada berita yang mengejutkan Dato' Sri Najib Razak. Ya, sebelum saya teruskan berita ini, sila subscribe ke Wako channel dan sila buka loceng di sebelah supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya postkan video baru saya pada masa akan datang. Tuan-tuan dan puan, jom kita tengok berita gempa ni sekarang juga dari FMT. Penjelasan Zafrul mengenai KWAN sukar dipercayai, kata Najib. Jom kita tengok. Bekas Perdana Menteri Najib Razak menyifatkan penjelasan Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz mengenai alasan kerajaan menggunakan dana kumpulan wang amanah negara KWAN untuk perbelanjaan vaksin COVID-19 sukar dipercayai. Ini menyusul kenyataan Tengku Zafrul yang berkata, peruntukan asal 3 bilion ringgit untuk pembelian vaksin COVID-19 tidak diperuntukkan dalam belanjawan 2021. Oh my god, betul ke? Ini sememangnya sukar dipercayai perbelanjaan penting seperti vaksin tidak diperuntukkan dalam belanjawan kerajaan sebanyak 310 bilion ringgit tahun lalu. Katanya kepada FMT sambil menambah beliau terkejut dengan penjelasan Tengku Zafrul. Peruntukan asal 3 bilion ringgit tentu dilencongkan ke tempat lain. Najib yang berada di Parlimen ketika belanjawan 2021 dibentangkan berkata beliau dengan jelas ingat menteri bertanggungjawab untuk vaksin. Khairi Jamaluddin berkata 3 bilion ringgit cukup bagi memvaksin 83% populasi dengan 2 bilion ringgit daripadanya digunakan untuk membeli vaksin dan 1 bilion ringgit bagi luar jangka vaksinasi. Kini ia dinaikkan kepada 5 bilion ringgit di mana 3 bilion ringgit untuk membeli vaksin dan 2 bilion ringgit bagi kos logistik vaksinasi. Adakah kita percaya harga vaksin tiba-tiba 50% lebih mahal? Manakala kos logistik naik 100% dalam tempoh 5 bulan antara Disember tahun lalu hingga April? Najib berkata, dana KWAN memberi pulangan aset cukup baik pada purata 6.3% lebih tinggi daripada kos pinjaman bon jangka panjang kerajaan. Beliau memberi contoh pinjaman domestik kerajaan baru-baru ini sebanyak 4.5 bilion ringgit dengan kadar faedah 3.48% dan sukuk 10 tahun sebanyak 5.4 bilion ringgit yang dikumpul daripada pasaran asing dengan kadar faedah 2.07%. Jadi, mana-mana orang yang munasabah akan tanya, kenapa anda menggunakan dana daripada tabung amanah yang memberi pulangan 6.3% bukannya meminjam dari luar pada kadar faedah 2.07% atau 3.48% dari dalam negara? Angka hutang negara 1 trilion ringgit yang ditakuti dan hak kerajaan mengenai nisbah hutang daripada KDNK kemungkinan besar ialah sebab kerajaan memutuskan untuk menggunakan dana KWAN bagi membiayai keseluruhan 5 bilion ringgit untuk vaksin. Ia merugikan dari segi politik bagi Kerajaan Perikatan Nasional untuk menjadi kerajaan pertama di negara ini yang melanggar had itu. Beliau berkata, penanda 1 trilion ringgit akan merujuk hutang langsung kerajaan dan tidak termasuk liability luar jangka serta jaminan kerajaan yang dimasukkan Kerajaan Pakatan Harapan terdahulu dalam pengkiraan hutangnya. Najib berkata, ketika kerajaannya hilang kuasa, hutang kerajaan berjumlah sebanyak 686.8 bilion ringgit dengan nisbah hutang daripada KDNK ialah 48.7%. Katanya, jumlah itu meningkat kepada 793 bilion ringgit pada akhir tahun 2019. Menjelang hujung tahun lalu,
jumlah hutang meningkat kepada 879.6 bilion ringgit, iaitu 62.2% daripada KDNK. Ini lebih tinggi daripada had 60%. Oleh itu, Najib berkata, menggunakan dana KWAN tidak akan meningkatkan jumlah hutang dan melanggar penanda 1 trilion ringgit. Ini sama dengan cara Kerajaan Perikatan Nasional meminta Petronas menjual aset seperti saham KLCC dan MISC bernilai 3 bilion ringgit pada Disember 2020, juga bagaimana syarikat itu mengambil pinjaman baru USD 6 bilion iaitu 24.7 bilion ringgit pada April 2020, menyebabkan dividen daripada Petronas meningkat kepada 34 bilion ringgit walaupun Petronas kerugian 21 bilion ringgit tahun lalu. Minggu lalu juga, Petronas meminjam USD 3 bilion bersamaan 12.4 bilion ringgit daripada pasaran antarabangsa. Katanya sambil menambah beliau yakin Petronas akan diminta menjual lebih banyak saham tahun ini. Dividen daripada Petronas dianggap pendapatan kepada kerajaan dan bukannya hutang. Hutang itu sekarang ditanggung Petronas. Najib mengasyaki kerajaan akan meminta dividen lebih tinggi daripada Petronas tahun ini, melebihi 18 bilion ringgit yang hendak diberikan tahun ini untuk mengelakkan hutang kerajaan bertambah. Ya, tuan-tuan dan puan, sekian sajalah video kali ini dan kita akan jumpa pada video yang akan datang untuk mengetahui lebih tentang politik semasa di negara kita. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke Huako Channel. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.